السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka 11. Tengok muka surat 11 perenggan kedua. Sifat baqa. Tengok qala musannif rahimahullah. Bahasan sifat baqa. Apabila sudah kita kejap kata sedianya ta'ala dan bukan barunya, maka tetaplah kejap pula kata kekalnya. Sampai situ. Tengok kita. Musannif rahimahullah. Bahasan sifat baqa. Apa makna baqa? Kekal. Jadi wajib atas kita ni mukallaf belajar mengetahui dan kita pegang dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ada satu sifat kepada dia, nama dia baqa. Apa makna baqa? Kekal. Lawan bagi kekal binasa. Wajib kita pegang Allah Ta'ala itu kekal, tak ada binasa pada dia. Tu dia panggil, hak tu wajib syarak tekan atas kita. Dan akal kita menghukum pada Allah, wajib pada akal Allah Ta'ala itu sifat baqah. Tak terima pada akal sekali-kali Allah itu binasa. Gitu. Tengok. Jadi sifat baqah ni termasuk sifat apa? Sifat salbiyah. Ulama lah buat lebih mudah faham. Apa makna salbiyah? Sifat yang ternafikan sifat yang tak layak. Yang layak pada Allah kekal. Yang tak layak pada Allah binasa. Maka ulama buat beri kumpulan sifat supaya mudah kita mengaji. Mengaji tang mana dah malam ni? Sifat salbiyah. Apa dia sifat salbiyah? Sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafah, sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, 5 butir tu ya. Jadi mudah retilah sikit. Apa makna sifat salbiyah? Sifat yang ternafikan sifat tak layak. Qidam itu sedia, layak pada Allah. Maka tak ada lah pada Allah sifat yang tak layak, iaitu baharu. Wahdaniyah itu esa. Esa itu layak pada Allah. Tak layak Allah Ta'ala berbilang-bilang. Baqa itu kekal. Tak layak pada Allah binasa. Itu dia panggil sifat salbiyah. Tengok. Masih dalam sifat nombor 2, kumpulan sifat salbiyah. Tengok kita. Apabila sudah apa? Sudah kita bahas lah. Kita bahas dengan akal kita. Kita bahas dengan ayat Quran. Hati pun kejap. Kata apa dia? Hati kita pun pegang dengan kejap. Dengan putus. Ku bahas sifat qidam. Apa lagi? Sedianya Allah Ta'ala. Bahas lagi sifat qidam. Bahas dah bulan lepas. Sifat sedia. Maka akan kita terima pada Allah Ta'ala ada satu sifat nama dia sedia. Tak ada mula. Maka akan kita menolak bahawa Allah Ta'ala ada mula. Dengan kita berbahas tidak daur, tidak tersasul. Dengan jalan tu pun tak boleh pergi. Maka akan kita simpul kata Allah Ta'ala ada padanya sifat sedia. Tengok. Dan bukan baharu. Tuhan bukan sifat baharu. Ada tukang buat, ada jenis beranak. Kita bahas dah.
maka tetaplah kejak pula. Kata kekal, kena pegang pula, kena bahas pula. Apa dia? Pada Allah Ta'ala ada sifat baqa, iaitu kekal pula. Ini antara sifat-sifat yang kita kena mengaji. Dan kita pegang, kita datangkan bukti. Menjadi akidah pegangan dalam hati kita. Tengok. Dan tak binasa. Wajib kita pegang, Allah kekal. Dan kita pegang dalam hati kita, tidak ada binasa pada Allah. Kita ni ada dua-dua. Sebab apa kita kekal sampai hari ni, hari Senin ni, lepas maghrib ni? Kerana Allah mengekalkan kita. Satu hari kita binasa. Sebab apa? Pada dua, kita ni ada dua. Satu, kita boleh kekal kalau Allah kena kekal. Tapi kita sifat kita gini, maka kita ada binasa di kita. Cuma tak sampai masa. Nampak lagi? Tuhan dia sebelah ya. Dia ada kekal, tak binasa. Jadi wajib kekal, istihalahnya adalah tidak binasa. Mustahil binasa. Mustahil ini tak ada dalam akidah. Yang ada pegang kita dalam akidah la ilaha illallah, Tuhan itu kekal, tak binasa. Apa dia kekal? Iaitulah wajib. Apa dia istihalahnya? Hukum bagi mustahil, tidak binasa. Yang mustahilnya pada Allah, atas Allah apa dia? Iaitu binasa. Binasa tak ada masuk. Tengok gitu. Maka baqanya, iaitu sifat kekal tu, ibarat daripada ternafi akhir. Iaitu apa dia? Tak ada pada Allah Ta'ala pengakhiran. Kita ada pengakhiran dengan mati, ajal. Bila tak tu, tak sampai lagi. Kemarin mati Tok Guru seorang. Tok Guru ustaz orang. Pondok Lanek. Nampak tak? Orang berkecimpung dalam masyarakat. Bak negara. Bak negeri. Bak apa masalah masyarakat. Semua dia jawab semua. Tok Guru ni. Dia masuk campur belakang. Bukan satu juru ilmu semua. Termasuk ilmu politik dia masuk. Dalam bidang siasah dia masuk. Dia Tok Guru. Nampak? Dia Tok Guru tasawuf. Orang rendah diri. Nampak? Dia jumpa saya kalau jumpa dia dulu besar sekali. Dia pegang janggut gini. Dia temeri janggut memulai dia. Dia Tok Guru. Saya ni nak don tak apa ada janggut ni ya. Tok Guru tak apa lah tak ada janggut boleh dalam kemah. Saya ni kalau tak ada luar, tak ada janggut, luar politik ni apa kumat. Jadi ada janggut pun jadilah. Nampak lagi. Tok Guru kalau jumpa geng dengan janggut, mesti cekak janggut. Dia terlibat, dia pernah jadi yang di Petua PAS kawasan Baling 25 tahun. Dia Tok Guru lah. Dia terlibat dengan gerakan Islam. Ucapan-ucapan dia, ceramah dia, apa segala. Dia terlibat dalam masyarakat. Ini Tok Guru, mati dia. Mati dia pula orang ramai. Saya pergi belah malam. Masa hari semayang tu saya tak pergi, saya pergi malam tu. Bukti bahagia pada makna bukti tak? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min rajulin muslimin yamut yaqumuna ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an syafa'ahumullahu fihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah mati seorang laki-laki itu. Seorang laki-laki Islam. Yaqumuna ala janazati arba'una rajulan. Dan disemayangkan oleh arba'una rajulan 40 orang. Ini Nabi Hoyak kata kalau 40 orang ya. Semayang-mayang orang yang mati tadi. La yusyrikuna billahi syai'an. Yang tidak mensyirik akan sesuatu apapun dengan Allah Ta'ala. Hak orang semayang ni orang yang akidah molek. Nampak lagi, dia tidak syirik dengan Allah. Syafa'ahumullahu fi. Mensyafaat oleh Allah Ta'ala. Diterima doa atas mayat tu. Kalau 40 orang tuan-tuan. Jadi hak mari-semari ni 40,000 orang. Tok Guru, Tok Wali, Tok Syekh. Semua ada. Orang soleh-soleh. Tengok muka pun kita tahu. Kita siapa mati, siapa dia nak semayang tak tahu lagi. Nampak lagi hebatnya Tok Guru ni dia tuan-tuan. Nampak lagi tanda-tanda orang bahagia walau hidup dia orang kata macam-macam. Tengok Ustaz Fadil Nur.
Saya biasa pergi hari kematian dia, jing jalan, kok senang, disimpang kok senang sampai Darul Ulum. Saya pergi naik motor A5 dengan lagi. Zaman tu pergi, modal lagi. Orang ya Allah. Di situ sebab ada hadis Nabi kaya, tanda bahagia dia. Tengok tu Guni Aziz macam mana. Tengok mati arah Tok Guru Haji Saleh macam mana. Jadi kita jangan duk kutuk tak kawan Tok Guru ni. Kita panggil orang mari kenduri lain. Sebab kita jepuk. Hatta kak di rumah menjemput sekeluarga mari. Orang memang mari, sembelih lembu makan tak. Orang mari tak sebab kita jemput. Hari mati tak ada siapa jemput pergi semayang. Tapi mari di mana orang? Allah jentik hati bahasa nak mari. Cuh, Terengganu, Kelantan mari. Sebab apa? Allah nak tunjuk kemuliaan orang mati ni. Adalah tuan-tuan. Orang pakak besar kadang-kadang hebat di dunia ni. Tapi mati kadang-kadang orang 30-40 orang. Tengok Tok Guru mati macam mana. Tapi cabaran dia memang tinggi lah. Di situ saya pegang dengan hadis Nabi kata gitu. Nampak? Dalil menunjukkan kalau 40 orang pun yang tidak syirik Allah mari semayang mayat pun dapat syafaat dah. Tambah pula mari 3-14 ribu. Tuan Syekh pun ada, mufti pun ada, Tok Guru. Ya Allah ya Tuhan. Kita mati siapa dia tak tahu lagi nak semayang. Kadang-kadang hak semayang pun jemaah pun tak semayang. Tak tentu lagi mak. Payahlah kita ni tuan-tuan. Tengok kita. Mati seorang nah. Sebab apa mati? Sebab kita sifat jenis. Kita jenis mati. Sebab mati dan hidup ada dua-dua duduk di kita. Kerana kekal sampai ini pun Allah kena kekal lagi. Tapi Tuhan buh pada kita ni dua perkara. Ada mati. Tuhan di sebelah. Dia ada hidup, tak mati. Kita ada hidup dan mati. Tengok Nabi Allah Isa, Nabi Allah Khidir. Allah tak kehendaki mati, tak mati. Tapi akan mati juga. Sebab dia basah mati. Jadi sifat kita gi mari itu. Tuhan tak macam tu. Tengok kita. Allah Musannaf rahimahullah. Yaitu ibarat daripada ternafi akhir. Tidak ada pengakhiran maksudnya. Jadi sifat apa? Sifat salbiah. Baqa itu ternafikan baginya akhir, ternafi binasa. Dengan makna kesudahan bagi adanya apa lagi? Apa dia? Ada kesudahan, ada, tak ada. Tuhan tidak ada kesudahan bagi adanya. Kita ada kesudahan. Dia panggil ajal. Tempoh mari maka matilah kita. Sebab kita berhubung dua perkara. Tuhan dia sebelah saja ada. Apa dia? Dia ada apa? Baqa. Dia tidak ada binasa sekali-kali. Kira gitu. Dengan tidak bersabik dengan siapa pun beri kekalnya. Jadi Tuhan kekal baqa itu tidak ada tukang yang buat beri kekal. Kita ni kekal sampai hari ni kerana Tuhan buat beri kekal. Tuhan yang menentu tempoh. Kawan ni 60, kawan ni 70, kawan ni naik 40, kawan ni 30. Maka kita kekal sampai 50. Ada yang kekal sampai 70. Tak mati macam ni. Kerana apa? Ada tukang yang beri kekal. Ada pun sifat baqa Allah. Allah tidak ada siapa beri kekal. Memang dia bersifat baqa'un. Tengok. Hanya apa dia? Allah Ta'ala tu. Yang bangsa kekal. Bersifat dia dengan kekal. Pegang hak tu kita. Tuhan tak binasa sekali-kali. Makhluk manusia ni binasa. Malaikat pun binasa. Nampak lagi? Malaikat cabut nyawa pun mati. Adapun akhir. Dengan makna yang tinggal. Kemudian daripada binasa makhluk. Maka tidak dinafikan dia kerana sabik pada firman Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Ini dia dalil nakli dia panggil. Apa dalil nakli? Dalil yang dinakalkan daripada ayat Quran. Ayat Quran ayat tak? Dialah awal, dialah akhir. Tak ada. Mana lagi? Tak ada manusia makhluk lagi, makhluk tak ada lagi. Tuhan ada dah. Makhluk binasa esok pun Tuhan ada situ. Itu dia panggil tak ada
pengakhiran bagi Tuhan, tiada ada mula bagi Tuhan, sifat idam, tiada ada bak binasa bagi Tuhan, iaitu wal akhiru. Jadi ayat Quran ni dia panggil dalil bukti, nak royak kata apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Kalau musannif habis tu. Jalanan dan percaman. Mana tahu apa? Mana bukti dia? Bukti yang royak kata Tuhan itu ada sifat baqa. Jalanan dan percaman, yakni dalil. Percaman itu dalil, bukti. Kata Tuhan kekal itu ialah kita fikir. Ini dia panggil dalil nombor 2 pula. Dalil akli, dalil akal. Sebab tu mengaji ni, syarat mengaji orang ada akal. Syarat mukallaf pun orang ada akal. Nampak lagi? Kalau balik sekalipun akal tak ada, tak wajib mengaji. Sebab tak boleh memikir. Umur cukup dah 30 tahun. Manusia pula, telinga dengar, mata nampak. Duduk tepi masjid tapi otak gila. Duduk telanjang ikut jalan. Maka wajib tak mengaji? Tak. Pasal apa? Tak cukup syarat mukallaf. Tu adilnya Allah. Allah pun wajib kita mengaji sifat dia pun. Wajib mengaji bab hukum hakam dia pun. Nampak lagi? Setelah kita cukup syarat. Tak cukup syarat, dia tak wajib. Sebab tu orang gila. Ada yang balik umur 40, 50. Duk berjalan ke jalan masjid. Tak bisa mari selayam pun tak. Puasa pun tak. Ngaji 20 pun tak. Dosa tak? Tak dosa. Sebab akal tak ada. Kerana apa? Kerana akal ni bersangkut perkara yang boleh memikirkan akidah. Jadi kita waktu baik bukti nombor 2 pula. Nak beri kejak di hati kata Tuhan itu kekal, maka guna akal pula. Tadi pakai dalil Quran, wajib kita pegang. Pakai hujah nombor 2 pula dengan hujah akal. Apa dia tu tengok? Dia kata jalanan dan percaman, yakni dalil. Kata Tuhan itu ialah kita fikir. Fikir macam mana? Dengan akal kita lah ni. Fikir lah ni. Iaitu tiap-tiap barang yang binasa itu tentu ada yang membinasakan dia. Pasal apa kita fikir kot tu? Sebab nak pegang kejap kata Tuhan baqa kekal tadi, kena fikir hak mustahil pada Tuhan. Apa dia? Guna akal. Kalaulah Tuhan jenis binasa, tentulah ada tukang yang membinasakan dia. Macam kita lah. Kita ni jenis mati. Maka kita terima dengan akal. Kenapa kita mati? Kerana Tuhan yang beri kita mati. Nak heran atau belum? Kalau Tuhan pula jenis binasa, maka tentulah kena pada tukang yang nak beri binasakan dia. Maka akal kita tanya klik. Maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat dan terlebih sakan. Sing alih kat tu sakan, bukan pasal raya sakan tu. Sakan tu kemah lah kata. Cakap lagi. Siapa lagi yang paling sakan, yang paling kuat pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan? Akal fikir tengok. Atas pada Tuhan ada lagi? Tak ada. Dah. Maka akal kita menolak mustahil pada akal Allah Ta'ala binasa. Macam tu ya. Nampak lagi. Hak agama kita ni kena mengaji kejap dulu. Ya tengok kes baru ni. Heret orang pergi masuk dalam tokong. Aku tengok kat video tu 3-4 kali. Apa matlamatnya? Nampak lagi. Patut tubik pula. Selama ini kita merasa ragu-ragu. Oh jadi selama ni mu ragu, ni mu yakin ada mau. Cakap dia nak gitu. Nampak lagi. Jadi mu ragu selama ni tak apalah ragu dengan demo tak betul. Lalu ni mu yakin. Itu dia. Banyak ada persamaan. Nampak lagi. Kalau nak royak bab agama lain, tak payah tunjuk tempat dia sembah. Dr. Zakir naik, dia buat tempat berbahas dengan padri, dengan Tok Sami. Demo tu masuk Islam. Dia belajar kitab-kitab demo. Tapi apa motifmu kita kat agama demo semua royak bersamaan?
takut orang fikir sama cara. Kenapa ni benih? Nak jadi kok mana? Hak ni pun kita tak reti molek. Tu yang mufti tu buat kenyataan seorang dia kata kena. Kita kena mengaji akidah lebih kejap dulu baru boleh kita bawa ke situ. Takut datang keraguan dalam hati kita. Jaga molek. Datang macam mana? Aku rasa hak dia mau buat bagus juga. Mampus keping. Dia akan datanglah hati ni. Setan tuan-tuan. Hati kita ni bukan kuat. Salah tak mana. Dia buat dah. Sebab tu jaga molek nak bawa lagi. Jaga molek nak bawa lagi pun. Ni tak payah nak kata kena. Malaysia boleh belakang. Malaysia ni boleh belakang nak telanjang pun boleh, nak apa pun boleh belakang. Jadi tak tawarkan gitu. Kalau ustaz kan nak masuk masjid kan tanya macam-macam. Syarat bagi-bagi syarat. Nampak lagi? Lebih nak masuk border ni. Kata-kata gambar lah semua ikut lekat. Kalau orang nak buat ajaran hak tak ketahuan mudah sangat. Tu ya jadi tak ketahuan tu. Bak ni pun kita tak mengaji habis lagi. Nampak lagi? Wujud kidam bakar pun tak tahu pucuk. Mengaji hak kita lebih kejap. Tahulah hak lain tak betul. Tak payah jadi korek baik lah. Tuhan royak dah tak betul. Kacang kita tahu. Tengok kita. Dan akan kita fikir siapakah lagi yang terlebih kuat dan terlebih sakan daripada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan. Di situ akan menolak tu dia pakai dalil akli. Tapi tetap selari dengan Quran. Tu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akal kita dipandu oleh Quran. Quran pun kata wal awwalu wal akhiru. Maka akal kita fikir pun ya, Tuhan tidak binasa. Kena dengan Quran. Tu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita hurai tadi tak kena dengan Quran, maka tak pandai sunnah wal jamaah. Dia tak lari kita. Kita hurai sifat kidam. Wal awalu. Mana lagi? Nak hurai sifat apa? Sifat kudrah. Kita hurai. Akan terbit pula. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita hurai sifat iradah. Fa'alun lima yurid. Akal hurai pun kena selari dengan Quran. Dia panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok. Serta pula akan kita fikir, kalaulah akhirnya binasa, kalau Tuhan ni berhubung adanya dengan tiada, ada mati Tuhan ni, ada binasa, maka tentulah dia bukan sedia. Apa lagi? Tentulah Tuhan tidak bersifat dengan kidam. Macam kita ni, kita tidak sifat kidam sebab ada tukang pencipta kita. Maka tukang kita lah menentu tarikh kita lupa. Tuhan dia ada sifat sedia. Tak ada tukang yang membuatkan dia. Bagaimana ada tukang yang nak membinasakan dia? Dia buat tu boleh. Dia pakai akal dia fikir. Itu dia panggil hukum akli. Maka tentulah dia bukan sedia. Nampak lagi? Kerana jadilah zat Allah Ta'ala itu mungkin. Kalaulah Tuhan tu ada binasa juga, maka Tuhan pun mesti ada awal. Ada tukang yang buat. Kalau zat Tuhan tu ada tukang buat, maka Tuhan jadi mungkin. Apa makna mungkin? Benar menerima ada dan tak ada macam kita ni. Boleh tak ada dulu, lepas tu baru ada lah ni, lepas tu tak ada pula. Tuhan dia tak macam tu. Tak ada mula sini, tak ada akhir sini. Tu beza Tuhan dengan kita. Tu dipanggil kena Tuhan macam itulah. Cara kita syariat ni. Lepaslah berdosa. Jangan sampai tak tulas tahu. Mengaji lah. Dan jaiz namanya. Apa jaiz? Benda yang harus. Dia panggil jaiz. Harus ada, harus tak ada. Tuhan wajib ada, bukan harus. Dia wajib pada akal, tak terima tiada. Kita ini benar jaiz, benar mungkin, benar makhluk, benar alam, benar banyak benda kita ni. Benda yang jenis menerima dua jalan. Ada boleh, tak ada boleh. Nak ada boleh, nak tak ada boleh. Tuhan dia sebelah ya. Dia ada semata, tak terima tak ada.
tak terima dengan mula sini, tak berhubung dengan akhir ni. Maka dia ada sedia dan dia ada baqa. Kita tidak ada sedia, tidak ada baqa. Kita ada binasa, kita ada mula. Tu beza. Habis kita. Kesemua yang terima kedua belah itu mungkin. Jadi benda yang menerima kok ni dia panggil mungkin dan jaiz. Apa jaiz? Menerima jadi, menerima tak jadi. Benar harus. Jadi kita ni harus saja. Harus ada, harus tak ada. Apa lagi? Kita ni bukannya benda wajib ada. Bukan kita ada mengikut adanya Tuhan tak. Kalau Tuhan ada, kita tak ada boleh tak? Boleh. Kita ada lah ni. Sebagai dalil adanya Tuhan. Tuhan tetap ada. Kalau Tuhan tak buat kita semua, boleh tak? Boleh. Tuhan tetap ada. Bukan kerana kita ada ni, Tuhan ada. Tuhan ada adalah coding. Kita ada adalah harus. Faham gitu? Jangan lupa faham sebab apa kita ada. Sebab Tuhan ada. Ikut adanya Tuhan. Adanya Tuhan tak semacam adanya kita. Ada kita ini harus saja. Kerana Tuhan kendaki ada. Tetapi kalau kita tak ada, langit bumi, Tuhan tetap ada. Itu kena faham. Jangan lupa faham kita ada, turut Tuhan ada. Itu salah faham. Dia kata ibarat gerak cincin di jari. Bila cincin bergerak, jari pun bergerak otomatik. Jangan. Ada Tuhan bukan macam ada kita. Ada kita kerana Tuhan biada. Harus saja. Jadi ada kita ini adalah harus. Itu contoh mudah faham. Tengok. Kesemua yang terima kedua belah. Apa maksud kedua belah? Nak ada boleh, nak tak ada boleh. Nak tak ada boleh, nak ada boleh. Kita ni. Mungkin dan jaiz nama dia. Nak panggil benda harus jaiz boleh. Nak panggil mungkin boleh belaka kita ni. Orang tu dia tak ada anak menikah. Nampak tak? Tak ada anak. Menikah tak ada anak sampai umur tua dah. Jadi anak dia tu benar apa? Benar harus ke? Benar mustahil ke? Benar wajib? Dia tak boleh anak. Nikah sampai mati. Dia kata laki bini juga. Menikah mati. Itu dia. Tak ada anak. Dia panggil apa anak kawan tu? Anak kawan tu dia panggil benda yang harus. Yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk ada. Jangan kata benda mustahil ada. Benda mustahil ini benda yang tak ada sekali-kali. Seperti bini Tuhan, anak Tuhan, apa lagi? Tok besan Tuhan, itu benda yang tak terima ada sekali-kali. Mustahil pula bukan benda baru, bukan benda poling. Macam lagi? Itu dia panggil kawan tu berikam nikah sampai mati tak ada anak. Lepas tu nak panggil siapa anak kawan tu? Jangan kata mustahil. Mustahil maknanya Tuhan tak mampu menjadikan anak kawan tu. Tapi benar apa? Benar harus yang diketahui oleh Allah Ta'ala sejak azali. Tuhan tak boleh ada. Tapi boleh tak boleh ada? Boleh. Tapi dia kena sejak azali tak boleh ada. Tak ada. Kena faham gitu kan? Yang kata mustahil tak. Jangan. Supaya orang tak nikah. Dia duduk minta berapa orang lah. Minta kawan ni tak mau. Minta kawan ni tak boleh. Minta kawan ni tak jadi. Umur sampai 65 lah. Dia kata agak-agak boleh bini nak. Mustahil lah. Nak boleh bini. Mustahil. Dia pasang mustahil. Mustahil bang. Jangan buat mustahil dekat. Mustahil pada adat lah. Aku nak bini 65 dah. Siapa nak duduk pun mari dah. Kecil manis. Buah pinggang bagi belakang lah. Muka pun tak semak pula. Duit pun tak ada. Pada adatnya mustahil lah orang menikah. Tapi pada akal jawab harus. Sebab apa? Bini dia benar. Mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah kendaki boleh. Boleh. Ada orang ni tak menikah kahwin. Lah kali hidup batang kara. Sampai 70 lebih. Orang pergi bubuh di tempat rumah orang tua. Dia temu jodoh di rumah orang tua tu. Menikah umur 80 dengan 80. Dia bukan mustahil, benar harus. Boleh belakang. Makhluk ni benar menerima dua jalan. Cuma pada adatnya boleh cakap mustahil. Pada akal jawab harus. Sebab benar Allah boleh buat belakang.
Cuma kita tengok pada ada ya saja, tak boleh. Mustahil ada. Pada akal jawab harus, sebab benar harus menerima gitu. Nampak tak? Kena faham oleh. Takut pasal skru tak kena akidah ni. Jadi dia kata Tuhan tak mampu buat. Mampu. Tuhan boleh buat belaka. Cuma ada kalanya dia tak nak pergi. Tak jadilah. Tak ada lah. Kata macam mana? Kata. Maka kesemua mungkin itu tentu baru adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia. Bila sebut benda mungkin, maka dia menerima benda yang baru dia, baru ada. Dan dia mesti ada yang mengadakan dia, yakni Tuhan. Gitu, dua belah pihak. Maka tentulah dia itu baharu. Kalaulah Tuhan jenis macam mungkin, nampak lagi, Tuhan ada binasa, tentulah Tuhan dipanggil mungkin. Kalau Tuhan jadi mungkin, Tuhan jadi baharu. Itu dia panggil fikir dengan akal dia gijuh itu nak ambil kesimpulan dia Tuhan wajib bakok. Itu saja. Lagi. Kalau Tuhan ada jenis macam binasa, tentu ada tukang membinasakan dia. Kalau Tuhan ada tukang membinasakan dia, tentulah Tuhan tidak kidam. Kalau tidak kidam, tentulah baharu macam kita. Ada tukang buat. Kalau baharu macam kita, tentulah mungkin. Bila mungkin, jadi baharu macam kita lah. Maka tetaplah bahung. Dia tulis bahung itu bukan muhung. Ba'alih hawanga bahung. Ini bahasa baling. Dia tak tulis muhung. Sungai Petani panggil muhung lah. Dalam kita kata bahung. Bohong podak, bahung. Ba'alih tu. Hawanga bahung. Jadi bahung lah. Tak terima oleh akal Allah Ta'ala itu baharu. Seperti dahulu kenyataannya. Apa dia? Seperti yang dahulu kita bahas bulan lepas. Apa dia? Pada dalil sifat kidam. Sifat kidam kita bahas dah. Tuhan bukan baharu. Tuhan bukan ada tukang buat. Dia. Kita bahas dengan jalan tansasul. Dengan jalan daur. Pun tak terima pada akal. Maka tak terima juga pada akal Tuhan itu ada binasa. Macam tu saja, lepaslah mengaji. Jangan tak mengaji. Dua lah. Tiga dah sifat yang kita mengaji Tuhan. Wujud, hidang, baqa. Dengan kita mendatangkan bukti dengan akli. Supaya pejak di hati. Kalau orang kata kita Tuhan itu kekal tak? Kekal lah. Mana bukti? Kita baca Al-Quran. Wal awal wal akhir. Kalau tu kata aku tak mau pakai Quran. Nak jawab kita hujah akal pula. Okeylah. Kalau mu kata Tuhan itu tidak baqa, tentu ada binasa. Nak tanya mu siapa nak binasa Tuhan? Dia panggil bahas dengan akal. Lagi. Siapa nak binasa Tuhan? Ada lagi. Ada urusan tak ada. Kalau Tuhan pun kena penyakit juga seperti binasa mati, maka mati itu lebih kuat dari Tuhan. Akal jawab tu. Sedangkan mati itu pun Tuhan yang buat. Allazi khalaqal maut. Dialah yang menjadikan mati. Jadi akan menolak macam tu. Tu dia panggil hukum akli. Maka berlari tak hukum akal dengan Quran? Selari. Tu dia panggil Ahlussunnah wal Jamaah. Faham macam tu? Tengok. Kemudian jika kita buat kata kira-kira gila untuk mendapatkan bukti lebih kejap. Binasa ia dengan sebab dia sendiri membinasakan dia. Kira betul pula. Ada orang tanya apa? Bukan kira manusia ni nak bahas dengan kita. Dia akan mari sengkaan macam-macam dalam fikiran. Memanglah Tuhan tu tak ada binasa. Tapi dia buat dia diri. Sebab Tuhan mampu membuat macam-macam. Dia tanya soalan kok tu. Nak jawab kok mana kita? Tuhan ni berkuasa mematikan. Boleh jadi dia mematikan diri dia sendiri. Kok tu klik. Tengok dia kata kita. Tengok dia kata. Dan kemudian jika kita buat kata. Kira-kira ya ni. Bukannya ada pun. Tapi nak pergi kejap. Supaya kalau ada perbahasan kita boleh jawab akidah. Apa dia? Apa dia? Ia yakni Allah. Dengan sebab dia sendiri membinasakan.
maka tetaplah bohong juga, tak terima akal juga. Pasal apa? Kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati padanya. Apa lagi? Yang membinasakan yang hidup, dia juga lawat mati. Dengan dalil mana? Dengan dalil firman Allah, allazi khalaqal mauta wal haya. Yakni Tuhan yang menjadi mati dan hidup. Mana boleh jadi? Tak terima akal juga. Apa lagi? Kok mana pusing tu? Apa lagi? Hak hidup ni nak duduk di mana dah? Kok mana pusing? Tak boleh terima. Sebab hidup dan mati itu pun Tuhan yang buat belakang. Dia. Hal situ dipanggil perbahasan secara akli kita. Akal kita bahas mendapatkan akidah. Supaya kalau ada orang bahas atau bermain dalam fikiran kita, mari fikiran gitu, kita boleh jawab sendiri. Tak jadi cara. Tengok lagi. Kalau begitu, apa kalau begitu? Kesimpulan dia. Bermaknanya, jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zat Ta'ala, maka membawalah kepada ada makhluk. Apa maksud? Mati itu makhluk lah. Makhluk lah, sebab benda kena jadi. Kalau yakhluq makhlukan. Apa makna makhluk? Benda yang kena jadi. Jadi mati sendiri itu pun Allah boleh jadi. Jadi kalau Allah Ta'ala, kalau kok minat pikiran kita, ataupun ada orang nak bermain kita, Tuhan memang tak ada mati, tetapi dia mematikan diri sendiri. Okay. Takut-takut soalan tu kita terkapit nak jawab. Maka kita jawab klik. Kalaulah Tuhan itu boleh beri mati dia sendiri, apa dia? Maka membawalah kepada ada makhluk yang terlebih kuat, yakni mati itu. Dan sakan pada Tuhan. Akal jawab itu klik. Akal yang jawab. Kalaulah mati itu, yang Tuhan cipta itu, dia yang buat, dan mati itu mematikan zat Tuhan. Dan apa lagi? Maka mati ini lebih hebat dari Tuhan. Jadi makhluk lebih hebat daripada Tuhan. Jadi Tuhan namanya mati ya. Maka boleh terima akal tak? Tak boleh terima akal juga. Maka bahong dia jawab gitu. Mana dia kata tu? 2 kali bahong. Tak boleh masuk akal lah Tuhan mati dah. Takut sengkaan. Sebab tauhid ni dia mari sengkaan dalam fikiran. Orang akan bahas kita. Apa lagi? Tidak pun dia baca ayat Quran. Dia kata supakih baru ni tu. Lagi. Baca ayat Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu kuasa ia atas tiap-tiap sesuatu. Lepas tu kalau tanya soalan pula. Ayat Quran ayat tak? Allah ni berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Tuhan kuasa tak buat bini dia. Faham? Tuhan kuasa tak buat tok besan dia. Tuhan kuasa tak buat menantu dia. Nak jawab tak apa kita. Orang ni bukan kira nak bagi kita pening. Dah lah benar tak nampak Tuhan ni. Kita pula tak mengaji tauhid. Pakai mudah main TikTok ya. Nampak? Kita tak bisa mengaji pas sekarang. Dia mau tanya gitu. Apa tu jawab? Tengok ayat Quran. Ayat Quran kata Tuhan boleh buat belakang. Mampus kekeng tu lah. Ini yang pening ni. Yang jadi pening ni. Lepas tu dia kembali pada kita mengaji 3 perkara. Pertama, perkara wajib. Mudah ya. Dia ada formula dia. Ada mutahid ni. Pertama, kena tu perkara ada 3 ya. Pertama, perkara wajib. Apa makna perkara wajib? Benda yang sungguh ti, yang benar ada semata, tak terima tak ada. Zat Tuhan, sifat Tuhan yang bahasa ma'ani. Tahu nak ke? Sifat Tuhan yang bahasa sungguh, sifat Tuhan yang jenis salbiah. Dia sebelah ya. Itu benda yang ada semata, tak terima tak ada.
Nombor dua benar mustahil. Ni formula dia. Tauhid ni tiga betul tu faham. Apa pula? Bila sebut mustahil apa dia? Benda yang tak ada semata-mata. Tak terima dah. Dia sebelah ya. Dia bukan baharu dan bukan kodim. Tu mustahil. Nombor tiga, benda yang terima ada, benda terima tak ada. Tiga benda dia. Jadi anak Tuhan, bini Tuhan, sepupu Tuhan, tok besan Tuhan, benda mana? Benda mustahil. Bila benda mustahil, ayat Quran ayat tadi, Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lagi. Atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap perkara yang menerima ada dan tak ada. Gini. Ada dan tak ada. Jadi anak Tuhan, tak besan Tuhan, benda yang tak terima ada. Kalau terima jadi ada, betulkah hakikat jadi? Harus klik, ada dan tak ada. Anak Tuhan ni. Maka anak Tuhan, tak besan Tuhan, menantu Tuhan, sepupu Tuhan adalah benda mustahil. Tak boleh akan tak ada lah. Kerana apa? Takluk sifat kudrat Tuhan atas perkara yang apa? Perkara menerima ada, menerima tak ada. Seperti makhluk ni. Bukan maknanya Tuhan lemah dah. Sekali kenapa? Bila gitu Tuhan lemah. Sebab tak mampu menjadikan anak dia. Dia tu pula. Faham ke ni? Bukan dia lemah. Tapi bukan takluk dia. Bukan takluk sifat kudrat atas perkara mustahil. Bukan takluk sifat kudrat atas perkara yang wajib. Takluk sifat kudrat atas perkara yang mungkin menerima ada dan tak ada. Macam tu buat misal gini, orang belah beruk dia kata. Belah beruk kerja jenik pokoknya. Lepas tu pulah wahnya. Tu dia panggil takluk kudrat sifat beruk. Hebat dah beruk tu. Orang tak tahu beruk tu hebatnya dia boleh naiknya sehari 50 batang. Turun pula kepala dulu. Makan telur mentah dengan madu lebah. Orang sebut hebat tak? Tetap orang kata hebat. Kerana kepada yang beruk, sebut saja beruk, takluk dia ialah ni pokoknya. Ulahnya turun. Takluk kudrat gajah. Belah gajah seekor pula. Gajah kerja dia tarik kayu balak 6 batang, 10 batang, 5 batang dia tarik boleh. Orang kata hebat tak? Hebat gajah tu tarik balak sehari beratus batang. Sebab kerja gajah adalah tarik balak. Jadi tuan ni dia belah beruk dan belah gajah. Jadi satu hari dia nak tukar. Dia ambil beruk, suruh pergi tarik balak. Dia bawa gajah, suruh naik nyok. Nampak lagi? Dia bubuh ratai, tekak di beruk. Heret datang, balak. Godang beruk tu sampai sudah. Beruk tu sampai tercirit ke bawah. Boleh jalan? Tak bergerak. Maka boleh dia kata tak? Beruk ni lemah. Tak boleh kata lah. Dan bodohnya adalah tempat tu. Sebab tak meletak kedua tempat dia. Begitu juga dia boleh gajah. Gajah mukabat pokoknya ni. Gajah tolak pokoknya boleh. Kabat pulahnya boleh. Sampai sudah gajah tu tak boleh naik. Maka boleh kita kata gajah tu lemah lah. Tak. Sebab bukan takluk kerja dia macam tu. Faham ke ni? Maka begitulah takluk kudrat Allah Ta'ala. Dia takluk pada perkara yang menerima ada dan tak ada. Maka seperti makhluk ni Tuhan Nabi ada boleh, Nabi tak ada boleh. Anak Tuhan benar tak ada. Jadi kalau ada, maka betulkah hakikat anak Tuhan menerima ada dan tak ada. Jadi mustahil. Tuhan kembali jadi lemah. Tu yang kelahir Jabatan Agama Islam Terengganu Sama tu. Nak menyesat orang kan. Kita tuan. Jadi jangan nak pening. Atau orang kata kena, Tuhan ni dia memanglah tak ada orang buat. Tapi dia buat dia sendiri. Faham tadi ni? Jawab Pak mudah ya.
Zat Tuhan tu perkara apa? Perkara wajib. Perkara wajib menerima ada dan tak ada. Dia ada semata ya. Mana nak boleh menerima ada dan tak ada. Benda jadi ni kena tak ada dan ada. Dia kuki siap dah macam tu. Jadi kalau bahar tu tak boleh pergi sampai sudah. Sampai ke sudah tak boleh pergi. Sebab tu kita mengaji tauhid, ingat 3 perkara tu. Wajib, mustahil, harus. Orang pusinglah pakai ayat Quran apa pun kita tetap pegang gitu. Tak jadi pening. Tapi setengah ada agak ustaz-ustaz kata, mengaji lah dia kata, ilmu sifat 20 ni buat pening kepala ya. Bagi saya tak pening kepala. Pening kepala ni kalau memik ketong campur dengan ubat batuk, bubuh Coca-Cola lah jadi cokoroi. Tu mabuk semua pening. Mengaji ni Nabi nampak jelas kita. Baru akidah kita jelas. Kita faham bab Tuhan yang kita sembah. Jangan duk ikut orang-orang yang tak mau beri kita mengaji. Tengok. Jadi setelah kita berbahas tadi, terimalah pada hati kita sebab tak boleh pergi dah. Akal fikir tak boleh nak pergi dah kata Tuhan itu binasa. Yang akal boleh terima Tuhan itu kekal. Bagus. Setelah kita bahas dengan akal tadi. Maka tubik dari Quran pun pelaga kena. Selari dengan Quran maka dia panggil kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bahong-bahong tak boleh terima sekali. Kalaulah mati itu lebih kuat dari Tuhan. Nampak lagi takut orang tanya soalan itulah. Tuhan ni dia boleh beri buat mati itu, dia beri mati dia sendiri. Akal jawab kelak. Akal kata kalau mati itu boleh mematikan Tuhan, mati itu lebih hebat dari Tuhan. Maka tak boleh panggil Tuhan hebat, mati lagi hebat. Tu dia panggil mati itu pun Tuhan buat. Maka bahong-bahong serta pula membawa kepada tak sedianya Allah Ta'ala. Maka kembali kelip jadi baharu. Tuhan jadi baharu macam makhluk. Bila Tuhan baru makhluk, tak terima akal. Kalau musannif rahimahullah, sikit lagi dah. Hak bawah pula, habis dah nak. Wujud kidam bakar. Wujud sifat nafsiyah. Kidam dengan bakar sifat salbiyah. Ada satu lagi sifat salbiyah. Ternafikan akan kekurangan. Apa dia? Yang tak layak. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Satu lagi. Wajib atas kita mukallaf mengaji. Sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Nama dia apa dia? Mukhalafah. Apa mukhalafah? Tuhan ni tak sama. Lil hawadisi bagi yang baharu. Pasal apa Tuhan tak kata, ulama tak tulis mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk. Tuhan itu bersalahan dengan makhluk. Apa ataupun li mukhalafatuhu lil mungkin. Tapi sebab apa ulama buat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi? Tuhan ni sifat dia tak sama dengan baharu. Sebab makhluk ni benda yang kena jadi. Kalau Tuhan tak sama dengan makhluk yang kena jadi, takut orang tanya soalan. Benda Tuhan tak jadi lagi dah. Tuhan sama aku. Itu perkataan. Kalimah-kalimah ni pun, istilah-istilah ni pun ulama nak buat kitab dia kira siap dah. Persoalan orang. Sebab siapa Tuhan tak kita ulama tak buat mukhalafatuhu ta'ala lil mungkin. Persalahan Allah Ta'ala dengan mungkin. Sebab mungkin dia bagi dua. Satu mungkin wujud ba'dal adam. Mungkin yang ada lepas pada tak ada. Lagi satu lagi mungkin sayujat. Jadi banyak cara pula esok ni timbul persoalan. Mana lagi? Maka ulama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Apa maksud dia? Tuhan ni tak sama dengan benda. Masuk perkara baru berubah-ubah. Bila berubah-ubah umum. Apa lagi? Apa maksud berubah-ubah? Dari tak ada kepada ada berubah. Jadi Tuhan bukan jenis tak ada pada ada. Lagi. Daripada muda pada tua berubah-ubah. Tak boleh kata Tuhan muda, Tuhan tua, Tuhan jenis koding. Apa lagi? Mula kata gini.
Dari sejuk kepada panas berubah-ubah. Maka tak boleh kata Tuhan sejuk, Tuhan panas. Dari baling ke sungai Tani, benda berubah lah, berubah. Di situlah berubah ni dia luah. Banyak. Jadi Tuhan ni tak sama dengan berubah-ubah. Di situ kita boleh faham, Tuhan bukan jenis gerak pergi mari. Tuhan bukan jenis muda kepada tua. Tuhan bukan jenis tak ada kepada ada. Dia bukan jenis tu nah, bukan jenis tu. Tuhan bukan jenis naik, jenis turun. Kerana apa? Benda tu berubah-ubah. Apa lagi? Jenis benda berubah-ubah. Jadi Tuhan tak sama dengan segala yang berubah-ubah. Lawannya bersamaan. Tuan tengok. Ambil bukti di mana ni? Iaitu bukti ayat Quran. Tu dia panggil ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Tu dari ayat Quran. Jadi ulama buat kitab sifat 20 apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tuhan tak sama dengan baharu. Jadi beza tak dengan Quran? Tak ada beza apa pun. Cuma nak hurai lah, tak sama ni macam mana, tak sama zat dia, tak sama sifat dia, tak sama perbuatan dia, kena tulis kitab. Ada orang kata tak payahlah mengaji sifat 20, kita mengaji kul huwallahu ahad pun cukup. Ya memang kalau faham, tak wajib mengaji. Kalau boleh hurai lah kul huwallahu ahad tu, mu faham makna ahad ke apa? Katakan, hei Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu esa. Di situ boleh faham tak esa bagi bapa. Tak tu tak wajib ngaji lah. Ada pun macam kita ni. Kalau orang hurai kita, Qul huwallahu ahad. Kita faham je. Ahad. Apa makna ahad? Selasa, Senin. Lepas Senin, Selasa. Selasa lagu kami. Lagi. Oleh kerana itulah kena hurai. Jadi Qul huwallahu ahad itu dalam sifat 20, nama dia wahdaniyah. Esa. Maka wahdaniyah dia pecah pula bagi 3. Nak kena Tuhan tu, sa pada zat dia, sa sifat dia, sa perbuatan dia. Awak lagi. Begitu juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu bandingan sesuatu apapun. Maka tubilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Jadi berlarilah yang kita baca kitab ni, tak berlari dengan Quran sedikit pun. Jadi kita dipanggil sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanah situ dulu. Tarik gila tuan-tuan. Berhenti situ dulu. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi kita sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil. وجعلنا من عبادك العلماء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.